الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله Wah, macam buat plan rumah. Macam buat plan rumah. Ah, ni. Maka kelebihannya sangat besar. Apa yang kelebihan sangat besar ni? Dua ni lah. Ni. Ni kata rasul, kata kitab ni apa? Kelebihannya sangat besar. Apa yang nak besar ni? Tarbiyah, didik, anak, isteri, keluarga. Lagi buat apa? Usahakan, betulkan, membetulkan, menunjukkan pada jalan syariat. Lagi apa? Sabar dengan kelakuan isteri. Lagi apa? Uruskan isteri. Lagi apa? Mengusahakan rezekinya halal. Itu semua tu memerlukan sabar itu dikatakan melawan nafsu. Sabar dalam mendidik, melawan nafsu. Sabar dengan kelakuan, melawan nafsu. Sabar jangan marah, lawan nafsu. Sabar membetulkan manusia lain, itu lawan nafsu. Sabar dalam asuhan atas orang-orang yang di bawah penguasaan dan tanggungjawab kita. Itu nama lawan nafsu. Ini maksud lawan nafsu ni. Dan dikatakan dia mempunyai kelebihan yang besar. Ni. Dia ada kelebihan yang besar. Besar mana? Besar mana? Besar macam mana? Ni besar dia ni. Apa besar dia? Terlebih afdal. Ni. Dari ibadah 70 tahun. Dari ibadah 70 tahun. Faham tak kelebihan yang kelima ni? Faham Ustaz? Sabar dengan panggilan isteri lebih besar ibadah pahala dia daripada orang ibadah 70 tahun. Tanggung anak bini lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Kita pun tak boleh nak ibadah 70 tahun. Mana kita mampu. Tapi ada pahala yang lebih besar. Bukan 70 tahun, lebih besar. Biasalah anak-anak kan. Kalau dia robot senang. Masalah dia bukan robot. Dia ada emosi yang kadang-kadang emosi
emosi dia different dengan emosi kita. Dia ada pandangannya kadang different dengan pandangan kita. Sabar. Jini pun sama, dia ada pandangan berbeza. Sabar. Dia ada makan kegemaran yang berbeza. Kita suka makan ni, dia suka makan ni. Itu nama tu tolak ansur. Kadang-kadang ikut dia, kadang ikut kita. Tolak ansur lah. Dia suka warna ni, kita suka warna ni. Jadi buat apa? Tolak ansur lah. Tolak ansur. Lagi benda tu tak langgar syariat, tak ada masalah. Tak masalah. Jadi Allah nak beri pada lelaki pahala ibadat lebih daripada 70 tahun. Dengan apa? Dengan dia buatlah benda-benda yang kita cakap tadi. Hanya ni lah. Dia buat benda ni. Uruskan isteri, usahakan rezekinya halal kerana memberi belanja. Kalau rezeki tak halal, tak dapatlah kelebihan ibadah 70 tahun. Tapi kalau rezeki tu halal, dapatlah kelebihan ibadah 70 tahun. Jadi nak pastikan usahakan rezeki tu mesti halal. Mesti ada tarbiyah, mesti ada nasihat. Walaupun cara tak langsung. Tak payah panggil yang ramai buat kuliah pun tak apa. Cara tak langsung lah. Nasihat. Sambil cerita tu nasihat. Cerita pengalaman kita nasihat. Cakap jangan buat salah macam ayah buat dulu. Ayah dulu semayang pun kelas kabut. Ayah tu sibuk dengan hal dunia ni, kelas kabut semayang. Kau jangan buat apa yang ayah pernah lalui. Nasihat lah. Nasihat. Nasihat. Mungkin kita pernah buat silap. Dan mungkin kita pernah tengok orang lain buat silap. Kita kata jangan buat silap macam orang lain buat silap. Ada benda buat silap, boleh ulang. Ada benda buat silap, tak boleh ulang. Kata kena hukuman. Ini yang ni jaga yang bahaya-bahaya ni. Jadi afdalnya macam mana? Perbandingan yang Rasulullah bagi, macam mana Rasulullah bagi perbandingan? Dia lebih dikatakan lebih afdal, lebih baik daripada dia ibadah selama 70 tahun. 70 tahun. Betul bukan kejap. Ni lelaki, perempuan tak dapat. Perempuan tidak dapat. Kecuali perempuan tu dia sabar pula dengan perangai suami dia. Dia sabar dengan perangai suami dia. Dan dia pula yang keluar belanja. Dan dia pula yang didik anak dia. Kalau perempuan dia tak buat benda tu, tak adalah pahala itu bagi dia. Rugi. Okey, ada soalan? Maka adalah setengah orang yang menanggung kesusahan ahlinya dan anaknya itu. Okey, lagi dia cerita kelebihan ni. Dia cerita kelebihan. Kita buat slide lain. Sambung ni. Lemak, apa tu hilang. Sambungan. Maka adalah orang yang menanggung kesusahan ahlinya, keluarganya dan anak itu. Dia kata orang yang berkahwin sini, orang yang berkahwin yang menanggung kesusahan anak serta ahlinya. Ahli ni keluarga lah. Ni. Menempati akan kesusahan dalam pergi perang fisabilillah.
yakni pahala menanggung kesusahan ahli itu seperti pahala, jadi pahala yang Allah nak beri pada orang yang bersusah payah atas keluarga dia ni. Susah payah. Sabar gitu, gini, keluar belanja. Lepas tu anak pula problem, bini pula problem. Sabar anak ni perangai ni, anak ni perangai ni, anak ni melawan, anak ni tak melawan. Maka Allah Ta'ala, ulama dia kata, pahala di kesusahan ni sama, pahala diganjari seperti kesusahan dalam pergi perang fisabilillah. Maknanya apa? Maknanya macam mana dia susah. Orang susah pergi perang dengan makan tak cukup, dengan kenderaan yang tak cukup, dengan letih penat, pahala dia dapat. Pahala siapa? Pahala orang yang boleh sabar dalam menguruskan keluarga dia. Besarlah pahala ni. Besarlah pahala ni. Kita nak pergi perang pun tak ada perang dah sekarang ni katnya. Betul akan datang. Tapi Allah Ta'ala dia menawarkan pahala perang. Dengan cara apa? Perang kat rumah. Perang kat rumah kat mana? Sabar. Sabar dalam menanggung kesusahan. Kalau tak sabar, tak dapatlah pahala perang. Dan demikian lagi, belanja duit yuran sekolah. Orang yang belanja ni maksud apa? Tanggung lah. Tanggung isteri dan anaknya ni. Pahala diganjari bukan macam fisabilillah. Lebih besar dari pahala perang fisabilillah. Ni. Bukan pahala fisabilillah. Lebih besar. Rasulullah kata dalam hadis. Ni catat sini hadis. Ni hadis. Rasulullah kata, dinar yang engkau belanjakan pada. Rasulullah sebut dalam hadis ni ada berapa golongan. Satu, dia buat apa? Perang. Keluar duit. Orang nak perang ni. Keluar duit. Belikan pedang, belikan peralatan, belikan makanan, bagi sokongan duit. Dinar lah, duit. Perang fisabilillah. Atau engkau merdekakan hamba. Dinar yang engkau keluarkan untuk engkau merdekakan hamba. Jadi apa? Sedekahkan atas orang miskin. Engkau sedekahkan atas pergi belanja orang miskin. Dan lagi satu, engkau belanjakan atas ahlimu. Ni belanja atas ahli. Ahli maksud apa ni?
Keluarga. Keluarga lah. Keluarga ni. 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 Ni lah. Ni. Adanya belanja pergi perang, adanya melekakan hamba, ada juga yang dikatakan belanja dia pada orang miskin. Maka yang terlebih besar pahala iaitu dinar yang kau belanjakan dia atas ahlimu. Ni. 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 Buat satu benda kat sini. Buat ni. Pahala paling besar. Mana? Tunjuk dia jelas-jelas. Tunjuk dia jelas-jelas. Ni. 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 Lepas tu jangan pergi bagi duit dekat Mahat Tahfiz, belanja orang miskin. Tapi anak tak makan. Anak berhenti kerja. Kena berhenti kerja. Susah duit rumah tak ada, bayar kereta nak ketarik. Kita ada duit. Patutnya utama kita tanggung dulu. Tanggung dulu. Daripada kita pergi buat fisabilillah, daripada kita sedekah orang miskin, belanja atas ahlimu dulu. Kenapa? Kalau nak pahala paling besar, itulah dia. Belanja atas ahli keluarga. Ni. Maknanya kalau banding dengan sedekah orang miskin apa semua, belanja kat ahli keluarga lagi bagus. Tapi kalau ahli keluarga tak miskin, belanjalah pada orang lain pula. Tak apalah. Kita kena tahu kenapa ada juga orang cakap dia susah tapi mak bapak tak nak tolong. Mak bapak dia sibuk pergi tolong mak tahfiz apa semua. Tak apa, tapi tak salah. Tapi kita kata keutamaan. Keutamaan. Tapi anak dia kena minta tolong orang lain. Padahal bapak dia ada duit. Kalau bapak tak ada duit, tu cerita lain. Kalau bapak dia mengaji, bapak dia tengok. Mak dia mengaji, mak dia tengok. Mak dia sanggup sponsor ni kat sana, sponsor ni kat sini. Tapi anak dia susah. Ni tak bagus. Anak dia minta tolong orang lain. Patutnya nak tolong ni satu ni ahli keluarga sendiri. Kalau semua orang dia berpegang gitu, tak ada dah ahli keluarga minta tolong orang lain. Itu Rasulullah kata. Dinar kau belanja akan dia dalam perang. Dinar kau belanja akan dia merdekakan hamba. Dan dinar kau belanja dengan sedekah orang miskin. Dan dinar kau belanja ada empat dinar, empat perkara yang kau belanja. Tapi yang paling besar pada apa? Bila kau belanja atas ahli keluargamu. Telah menyebut hadis. Apa maksudnya? Jadi macam bunyi orang kat tangan. Ustaz, suara tak jelas. Tak jelas ke? Lalui Haji A'la Syariah berpanjang ni. Jelas kan? Kalau tak jelas tu internet. Jelas tak jelas. You have an internet problem. Clear, sir. Loud and clear, sir. Okay, please solve yourself. Kalau orang lain tak jelas tak apa. Dan sabda Nabi, siapa yang membelanjakan oleh seorang lelaki,
atas ahlinya, maka iaitu sedekah. Dan bahawa seorang lelaki sungguhnya diberi pahala dalam belanjanya itu. Sekaliannya, ni hadis lagi ni. Rasulullah kata, kenapa Allah kata lelaki? Memang selalu lelaki yang tanggung keluarga. Lelaki yang belanjakan sesuatu kepada ahlinya dianggap sedekah sehingga ini bukan hadisnya bulat-bulat lah, ini mafhum, maknanya kita terjemah, kita cerita dalam bahasa lain lah. Sehingga satu suap makanan kepada isterinya juga dianggap sedekah. Bukan benda besar-besar. Bukan nak belikan bini kereta. Kalau mampu beli. Bukan nak kena belikan bini dia gelang. Bukan. Bukan nak beli bini dia handphone. Bukan. Satu suapan makanan dianggap sedekah. Kita belikan nasi lemak. Kita belikan apa. Tahu tak pagi tu kita bersedekah makanan. Dan sedekah itu lebih afdal daripada kita pergi bagi kat orang miskin. Bukan kata tak bagi orang miskin. Inilah bagi orang miskin. Kata kalau dia makan nasi lemak tu 5 suap. Jadi kita pagi tu kita dah sedekah 5 suap makanan. Tapi ini pada isteri tanggungjawab saya. Juga dia beri pahala. Maknanya kalau kahwin 30 tahun belikan makanan. Satu hari beli sebungkus nasi lemak. Kalau 30 tahun, berapakah bungkus nasi lemak? Cuba kali. Kalau satu hari 365 bungkus, kalau 10 tahun 3,600 bungkus. Kalau 30 tahun, Dekat 10,000. 10,000 bungkus. Satu bungkus 6 suapan. Maknanya 10,000 bungkus, 60,000 suapan. 60,000 pahala lelaki itu dapat. Kenapa? Dia beri makan pada isteri dia. Cakaplah isteri, terima kasih lah makan nasi lemak saya. Saya dapat pahala tau. Nak makan apa lagi? Makan-makan. Cakap-cakap. Nak beli apa lagi? Cakap-cakap. Nak beli apa? Dia dapat pahala tau. Pagi ni saya dapat pahala. Apa? Suapan kari pap. Pagi ni saya dapat pahala. Dia makan nasi lemak. Pagi ni dia dapat pahala. Dia nak laksam. Pagi ni dia dapat pahala. Dia kunyah roti canai. Itu bawa isteri boleh cerita anak lagi. Anak lagi. Anak pula makan. Dapat pahala lagi. Oi, suami ni dia banyak dapat pahala. Banyaknya pahala. Tak payah susah-susah. Pergi beli nasi lemak. Bagi bini makan. Banyaknya pahala dia dapat. Ustaz, tanya boleh Ustaz? Kalau macam beli. maksudnya kalau suami tu beli tapi duit tu datang daripada isteri, macam ni Ustaz? Suami tu beli duit daripada isteri. Suami dapat beli, tolong beli lah. Isteri dapat pahala. Duit isteri. Sebab tu suami jangan bagi isteri bagi duit. Tak. This is my pahala, not yours. Okay? Allah sediakan aku ni satu suap aku bagi kau makan, pahala aku. Ambil abang beli semak. Tak. Aku tak nak ambil. Aku ada duit. Aku nak pahala. Hari ni aku nak pahala. Aku tak nak duit kau. Macam itulah. Tapi Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Kalau masa gini lah, kita bagi duit pada isteri kita. Duit kita bagi pada isteri kita. Isteri kita yang uruskan duit tu untuk beli barang-barang keperluan harian. Tak apa. Boleh juga. Okay. Boleh juga. Bagus Ustaz. Maknanya kita tak ada pahala urus. Kita hanya pahala keluar nafkah. Kita hanya pahala bagi makan. Tapi pahala urus tak ada. Kalau kita beli, kita ada pahala urus. Urus satu pahala. Beri makan satu pahala. Lepas tu, dah dapat urus, dapat beri makan, syukur aku dapat pahala. Satu pahala lain. Tengok nak 3 pahala. Dia merupakan satu sedekah juga Ustaz. Syukur.
Dia bukan Sedekah satu juga. sekali. Tapi pahala urus tak dapat. Oh, ya, ya. Ya, tapi tak dapat pahala admin. Tahu admin? Admin, tahu admin? Orang dalam Pahala. grup jadi ahli biasa, lain. Orang dalam grup, dia jadi admin, dia tolong add orang, dia tolong bagi informasi, dia tolong bagi jadual, dia tolong bagi tahu, dia tolong begini, begitu, admin. Dia dapat pahala admin. Kalau dia duduk tukang baca, dia tak dapat pahala admin. So admin. Admin group, dia add orang ni dengar, orang ni berubah. Orang tu berubah, dia dapat pahala admin, dia dapat pahala. Bukan pahala admin je, pahala orang tu berubah. Orang ni dengar lagi kuliah, dia berubah. Dia paling banyak semayang. Paling banyak semayang ni hasil dia dengan kuliah dalam grup. Maknanya orang yang add dia dapat pahala. Oi, banyaknya pahala kalau nak buat le. Haji Yusof tanya apa? Yang kat tangan ni tanya apa? Banyaknya pahala. Doktor tanya apa? Nak tanya Ustaz, tadi kalau wanita bekerja berniaga, ramai berniaga yang maju sangat Ustaz. Pendapatan dia tinggi ratusan ribu satu bulan. Duit dia bagi pada suami. Suami tu sebagai sedekah daripada isteri. Tapi suami juga membelanjakannya sebagai hasil pendapatan dia. Suami belanja balik duit. Isteri dapat pahala kerana beri duit pada suami. Isteri dapat pahala punya. InsyaAllah. Dapat pahala. Lepas tu bila duit tu jadi milik pada suami. Suami dia tak ada pahala mengusahakan nafkah. Kenapa? Bini bagi duit. Jadi duit tu milik dia. Habis tu dia beli makanan. Dia dapat pahala memberi makan pula pada keluarga dia. Dengan duit yang dia own. Tapi dia tak ada pahala apa? Mengusahakan nafkah. Bekerja, dia dapat pahala. Jadi kalau suami ni nak tamak, memang kena tamak lah pun. Dia kena kerja, dia kena usaha, dia kena didik, dia kena sabar, dia kena beri makan. Wah, full package. Pahala dia masuk, berusuk-usuk. Beratlah timbangan amal dia nanti. Hanya pahala pada keluarga dia saja. Tapi kalau tak kahwin, tak adalah pahala ni. Itu dia kata kelebihan kahwin. Okey. Faham. Nanti ada orang masuk syurga, malaikat kata, engkau masuk syurga sebab engkau sabar pada kerenah isterimu. Nanti kat akhirat nanti dia jumpa isteri dia, dia kata, terima kasihlah engkau buat kerenah atas muka bumi. Dengan kerenah engkau aku boleh sabar dan aku sekarang masuk syurga. Bye-bye, dia kata. Kenapa bye-bye? Engkau banyak kerenah dulu, kau berusaha dengan aku, kau bye-bye, engkau tak masuk syurga. Sedih. Padahal dulu ambil gambar, orang kata terjanah. Rupanya seorang lepas, seorang tak lepas. Dan waktu tu lah suami itu dia boleh mohon syafaat. Kenapa? Ketua keluarga boleh mohon syafaat. Guru mohon syafaat pada anak murid. Dia boleh mohon syafaat. Lepas tu Ustaz Ridauddin kan, dia kata apa? Hampa kalau belajar, hampa kena pastikan guru hampa akan naik hampa. Tahu? Faham tak dia cakap ni? Hampa kena pastikan guru hampa akan naik hampa. Kurang-kurang ni dia kena muka, dia kena nama. Apa? Guru ni dia kata, cara nak doa pada anak murid dia yang paling baik dia bayangkan muka anak murid dia yang mana. Lepas tu dia akan doakan. Hampa pastikan, guru hampa kena hampa. Dia kata, saya dulu di situ lah. Saya dulu belajar dulu, dia kata. Masa belajar dulu. Allah takdirkan pelajar tak ramai. Saya pergi pondok ni 60 orang. Saya pergi pondok ni 50 orang, dia belajar banyak pondok lah. Jadi bila dah sikit tu, anak murid, guru-guru kenal kami. Ya. Kenapa nak kenal? Satu, kaedah yang dia ajar bila guru doakan anak murid ni, dia boleh bayangkan dia kenal anak murid yang mana. Dia boleh kenal muka dia macam mana, dia boleh bayangkan. Dan itulah yang doakan pada khusus pada anak murid dia. Lepas tu lagi satu apa? Nanti ke akhirat nanti, dia boleh cari guru dia boleh cakap guru dia, saya dulu belajar dengan Tuhan. Dan guru dia kenal dia, ya engkau. Jadi waktu tu dia boleh memohon syafaat. Jika ditakdirkan anak murid ni kena masuk neraka dulu.
Kalau guru tu masuk syurga. Kalau guru pun tak masuk syurga, tu lain. Ni guru-guru besar ni. Sebab apa dia kata itu? Sebab sekarang ni ramai orang ambil ilmu dengan online. Kalau kita ambil dengan dia ilmu online, kita kena cari jalan untuk jumpa dia berapa kali. Sampai dia tengok muka kita, ni kau, aku tahu kau datang dari Bertajang. Aku tahu nama kau sekian. Aku tahu kau, aku kenal kau. Oh, hang belajar dengan kami ya? Dia tahu, dia boleh cakap itu. Kalau orang lain tunjuk gambar kita, ni saya kenal ni, dia belajar dengan kami. Utara kan panggil kami kan. Tu Ustaz Yudaudin, saya memang tak cakap dengan dia, saya ngajar tau. Saya dengan guru saya cakap dengan dia, saya malu cakap. Tu masa saya datang rumah dia kan, dia buka pintu. Ustaz dah sampai no. Saya kata apa hal pula dia panggil aku Ustaz, dulu dia panggil aku abang. Dia umur dia 47. Saya dah agak ni, mesti ada orang beritahu. Lepas tu dia duduk lah. Dia duduk, dia kata, mereka hantar gambar kat saya. Gambar YouTube. Saya tengok ni macam aku kenal ni. Abang ni belajar dengan kami. Dia cakap saya, abang ni belajar dengan kami. Tu dia tahu saya ngajar tu. Sebelum ni 8 tahun dekat 10 tahun saya belajar dengan dia kan. Dia tak tahu. Dan saya pun tak pernah cakap dengan dia. Dengan anak murid dia pun saya cakap pakcik nak tanya. Memang saya bahasakan diri saya pakcik dengan budak pondok ni. Saya takkan sebut kata ustaz. Sebab tak layak saya untuk orang panggil saya ustaz. Sebenarnya tak layak. Tapi orang minta kongsi, kita kongsi jugalah. Dalam keadaan kita bimbang, kita pun tak layak. Memang tak layak sebenarnya. Tapi bila dia kenal saya, dia tahu nama saya dah sangat lega. Walaupun 2 tahun saya tak jumpa dia. Lepas tu teknik dia katakan untuk murid mendoakan, guru mendoakan murid ni dia mesti kenalkan diri dia, sampai guru ni boleh kenal dia, tak macam muka pun tak apa. Kalau perempuan tak payah tengok muka, kalau nak tengok pun taklah salah. Tapi tak payahlah sampai tunjuk muka, ni muka saya tak payahlah. Maknanya kita kenal macam gitu cukup lah. Recognize. Tu kalau belajar online tak ada kenal ni, nanti nak doa ni takut tak boleh nak doa. Perjalanan doa tu tak sampai. Tu yang saya buat percubaan ni supaya kita kenal lah. Kita kenal sama kita. Okey, siapa nak tanya ni? Ada orang kat tangan ni. Saya tanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya sikit, adakah makan angin, balik kampung, pergi umrah, pergi haji, melancong tu dikira sebagai nafkah juga ke? Dia bukan nafkah yang wajib. Tapi kalau dia beri pahala, tu je. Kalau selagi melancong itu tidak melalaikan kita. Lepas tu saya cakap, kalau pergi melancong, subuh, pergi masjid memang. Kalau boleh singgah sampai masjid. Banyak orang melancong dekat hotel-hotel, duduk hotel, dia cari hotel tu dekat dengan kedai makan. Dia bukan cari dekat masjid. Dan dia tak fikir masjid kat mana. Maknanya melancong ni, kalau kat rumah dia biasa pergi masjid, melancong pun pergilah masjid. Supaya tidak dipanggil melancong itu melalaikan dia dalam taat. Ini melancong dah tak ada dah. Belajar agama tak nak, buka online tak nak. Padahal boleh buka pun nak buka. Betul? Buka online tak nak, belajar agama tak nak, pergi masjid pun tidak. 3 hari pergi, 3 hari tak baca Quran, 4 hari pergi, 4 hari tak baca Quran. Jadi merubahkan situasi dia daripada orang yang beribadah kat rumah, dia keluar rumah je, dia nak ibadah dah. Semayang pun nak cepat-cepat. Ini tak bagus ni. Termasuk haji juga ke Ustaz? Haji tu dikira nafkah wajib ke bukan? Haji bukan nafkah wajib. Nafkah wajib walaupun dia rukun. Dia rukun. Kalau isteri dia tak duit lah. Tapi kalau kita bagi isteri kita duit, dia kumpul-kumpul, dia kata banyak ni je ada, dia nak pergi haji. Kita tambah. Tak apalah. Kita dapat pahala. Atau dia memang tak ada duit. Kita ambil duit kita bayarkan dia pergi haji. Dia pergi haji tu, dia ada pahala. Kita ada pahala. Kenapa? Kita bagi duit. Dia tawaf, dia sa'i, dia buat tawaf sunat, dia buat merontar je. Jamratul Aqabah, dia mabit di Muzdalifah. Itu pahala besar. Tapi sebab kita yang keluar duit untuk dia, kita belanja dengan dia, kita dapat pahala lah.
Untung lah suami yang keluarkan duit isteri bergaji. Kalau ada duit RM40,000 ke RM25,000, RM30,000 ke, jangan pergi melancong tu. Pergi swasta, pergi haji dulu. Kemudian baru melancong. Ini melancong mata. Tapi haji boleh pergi tak nak pergi. Umrah tak nak pergi. London dah sampai. Oh, ni tak bagus. Ini Malaysia. Ini Mekah. London tu belah sana. Maknanya kalau pergi London, dia akan langgar Mekah. Dia akan lalu kat kawasan Arab Saudi ni. Tak singgah pun Mekah. Buat umrah. Sekarang umrah dah boleh buat. Dia boleh singgah London. Mana yang utama ni, pergi London tu, pergi Mekah. Kalau dah pergi umrah, tak apalah nak pergi London, nak pergi apa ni, pergilah. Pokoknya hati kita ni sedap sikit. Aku dah pergi umrah. Sebab apa? Duit ada. Pergi umrah mungkin, London mungkin RM7,000 lah agaknya. RM8,000. Kalau dulu pergi umrah RM6,000 dapat. Murah lagi pergi umrah. Tapi sebab pergi umrah itu ibadat. Di London pun boleh jadi ibadat. Kalau kena cara, jaga syarat, jaga semayang, kena cara, tengok melihat dengan mata hati. Tengok kebudayaan orang, tengok orang gini, tengok masjid macam mana cara mereka semayang, macam mana mereka ibadah, komunitinya kecil. Dapat pahala. Ya, dapat pahala. Okey. Lagi, siapa nak tanya? Kiranya isteri bersedekah, dia niatkan pahala untuk suami, boleh juga. Tapi isteri dia tak beritahu suami. Tak payah beritahu suami pun tak apa. Dia sedekah, dia dapat pahala sedekah. Dia sedekah pahala ni pada orang lain, juga dia dapat pahala sedekah. Jika seorang suami yang seorang kedekut, suami kedekut macam mana? Entah nak buat macam mana kedekut Saya tak tahu. Saya tak tahu Jadi kedekut lah. Nak apa? Boleh minta cerai ke Ustaz kalau suami kedekut? Kalau dia tak memberi nafkah boleh. Tapi kalau dia kedekut pada benda yang bukan nafkah, tak boleh. Kedekut pada pokong tak apa kan Ustaz? Pokong tu memanglah kedekut. Hari-hari nak beli pokong. Mampu terlungkup abang. Itulah tu. Setiap hari pokong habis saya. Habis jadi King Kong lah mengamuk rumah. Angkat tangan lah doakan dia. Bawa dia belajar agama. Kalau suami belajar agama kan, saya rasa lah kan, dia tak kedekut. Sebab apa Rasulullah sebut kedekut ni, Rasulullah sebut dalam hadis. Orang yang kikir itu jauh dari kasih sayang manusia, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada syurga. Orang yang pemurah itu dekat dengan kasih sayang manusia. Orang kalau pemurah manusia pun sayang kan. Dekat dengan kasih sayang manusia, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan syurga. Ni kitab penawar bagi hati lah, kita asal cukup. Kalau dia belajar, kita tak kedekut. Lalu kalau kedekut ni dia tak belajar. Dia tak nampak pahala-pahala ni, tak nampak. Even satu suap makanan dia bagi isteri dia, lebih besar daripada dia belanja fisabilillah. Lebih besar daripada dia menikahkan hamba. Lebih besar daripada dia bagi makan orang miskin. Kalau dia belajar, dia tak kedekut. Kalau boleh nak belanja lagi. Jom, abang belanja. Walaupun isteri dia kerja. Sebab apa? Dah ada ni, Nabi kata ni, dah ada pahala yang besar ni. Jom abang belanja. Pahala dia besar macam mana? Lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Amboi. Kita nak semayang 20 minit pun sakit lutut. Adakah menjadi tanggungjawab suami beri belanja untuk makan di pejabat kepada isteri yang bekerja? Yes. Yes. Tanggungjawab dia. Dan dia isteri pula nak belanja setiap sen daripada duit dia, dia mesti minta permission suami dia. Kenapa? Dia kerja atas permission suami dia. Dia boleh minta duit. Bang, duit makan kat pejabat bang RM5. Minum pagi RM5. Bagi. Kalau suami dia kata, kalau gitu kau tak kerja lah, kau duduk rumah lah, makan kat rumah je. Dia tak kerja.
Dia tak pergi kerja. Kau tak pergi kerja. Kau duduk makan kat rumah. Aku nak beli kau duit satu hari sampai RM30. Kau nak makan, kau nak minum, kau apa. Beli kau duduk rumah masak. Untuk pergi kerja. Tapi kalau dia belanja duit gaji sendiri, tak apa. Kerja lah. Niatlah bantu suami. Dapat pahala bantu suami. Lalu masalah suami isteri ni selalu pergaduhannya besar Sebab apa tau? Kahwin lain. Kahwin lain. Duit. Masalah duit. Kan. Duit babe. Ustaz. Wilayah persekutuan buat kajian punca perceraian Alhamdulillah. yang besar dalam wilayah persekutuan ni, punca dia yang besar adalah kewangan. Masalah kewangan. Lepas tu barulah ada punca lain lah. Orang ketiga lah, tak apa benda lah, gitu-gitulah. Kalau dia belajar agama, insyaAllah kita akan rekod. Dan kalau dia belajar agama, dia takkan dengki dengan suami dia. Asyik aku je beli beras. Ini perempuan. Ini beras ni patut tanggungjawab dia. Dia kata gitu. Tapi dia kerja. Ni kerja ni duit saya. Abang kena tanggung saya. Memang abang kena tanggung. Betul abang kena tanggung. Dan dia tak nak bantu. Tak apa, tak apa. Tapi dia tak ada pahala lah. Tak ada pahala lah bantu keluarga dia. Yang best dia pergi ambil duit dia pergi bagi dekat Tafiz, dekat sini, dekat situ. Keluarga dia tak nak tolong. Suami dia kata lagi 3 hari gaji ni abang tak duit. Oh no. You don't ever you take my money. You don't ever you simply take my money. I am your wife. You are my husband. Don't you ever take my money. Kata gitu. Mana war? Aku bercakap orang putih nanti ingatkan war. Dekat sekolah ni. Dia kata gitu Abang lagi 3 hari gaji ni. Abang tak ada duit dah ni. Abang nak naik motor pergi kerja tak duit. That's not my problem. That's your problem. Wah, jauh betul. Tak ada kesian langsung. Okay, abang bagi saya duit. Saya nak pergi kerja. Makan pagi RM5. Makan tengah hari RM12. Makan minum petang beli kali pap RM5. Okay, bagi abang. Abang bagi saya RM22. Saya nak pergi kerja ni. Abang tak ada duit ni. Lagi 3 hari gaji. That's not your problem. Kalau cakap itu senangnya. Apa nak jawab? Okay, berhenti kerja. Saya kerja. Masak kat rumah. Kita makan sama. Nak? Kan dia nak. Betul tak? Ustaz tu Kau macam makan- ukut pula Ustaz. Yelah, dah tak ada duit nak bagi. Mentang-mentang bini tak bagi duit, cakap kau berhenti. Ustaz jangan marah Ustaz. Tak. Dah bini minta duit. Nak pergi kerja makan. Laki tak ada duit. Dia kata, I don't care. There's a problem. Macam mana? Bini cakap apa? Nanti saya telefon itu Along mah. Along ini saya tak ada duit mah, boleh pinjam. Boleh. You pinjam berapa? RM9. You bayar berapa? RM250. Okey, boleh pinjam. Macam tu. Tak kena potong 8 buat lah. Kalau dia kerja, dia tak nak tolong suami dia, tak apa. Dia tak berdosa. Tapi kalau dia belajar, orang yang membelanjakan nafkah untuk keluarga itu lebih baik daripada dia pergi perang fisabilillah. Patutnya kalau dia nak buat pahala lah. Kalau dia kata tak kira, ini duit saya, tak kira. Kalau dia tak kira, suami pun cakap tak kira, awak tak kerja. Itu je lah lawan dia. Betul tak? Jadi kalau kita kerja, kita ada niat lah. Kalau suami kita tu, kita tolong. Ada banyak perempuan kerja bayar duit kereta. Macam-macam dia bantu tau. Saya cakap betul ni. Macam dia bantu. Tapi janganlah sampai sebab duit ni menyebabkan keretakan. Ada orang hujung bulan je bergaduh. Dia punya gaduh tak ada gaji. Hujung bulan je gaduh. Aduh, penatnya. Penat. Penat. Benda ni kena duduk, sit down dan bincang baik-baik lah. Jangan sebab RM ni RM Malaysia. Jangan jadikan RM ni runtuh mahligai. RM juga tu. Betul. Jangan sebab RM runtuh
mahligai ni apa? Rumah tangga lah. Jangan sebab RM runtuh mahligai. Biarlah RM ni jadi rahmat mahligai. Rahmat apa? Dengan ada duit ni kita dapat kasih sayang Tuhan. Dengan apa kita berpakat baik-baik. Betul tak? Ini RM runtuh mahligai ni buat apa? Apa makna RM kalau runtuh mahligai? Mahligai yang dibina atas rasa cinta, atas rasa kasih. Atas rasa buta. Suami botak pun nampak handsome. Suami boroi pun nampak cantik. Tidak ada kena-mengena hidup dan mati. Contoh. Saya buka video korang. Jangan. Tolonglah. Kesianlah saya. Saya ni mata pun dah pedih ni. Tak tahu aspek hitam Sebab yang botak tu selalu orang cari. Oh, itulah kenapa saya Kak, ya? takut kecil. Selalu yang botak itu perempuan suka sangat. Allahu Akbar. Akbar. Penuh Ustaz. Walaupun bahaya ke? botak poket penuh. Jangan tengok poket. Amin. Jangan tengok poket. Bahaya Bat. Sekarang kena kerat bulu. Ada teka-teki tau. Abang Apa benda tengah teka-teki tau. Apa benda ada bumbung, ada dinding. Tanah ni kadang-kadang warna hitam, kadang-kadang tanah dia licin. Apa benda? Apa tu? Apa benda tu? Macam kepala je. Songkok. Songkok. Okey. Tanah dia kadang-kadang warna hitam, kadang tanah licin. Kau songkok tu dekat bat tanah licin lah. Tu dulu kan. RM ni jangan sampai roboh mahligai lah. Ramai orang roboh mahligai sebab RM. Lepas tu biarlah RM ni jadi rahmat pada mahligai, bukan jadi roboh pada mahligai. Lepas tu kalau kita tak boleh nak bincang baik-baik, selalunya pergaduhan ni dia punca daripada sini lah. Lepas tu dalam kitab ni Rasulullah, ulama-ulama menguraikan, dia beri semangat dekat lelaki, kau belanjalah pada keluarga kau. Jangan kudukut. Kau belanjalah pada keluarga kau. Dengan apa? Dengan kau belanja keluarga kau ni, Allah Ta'ala beri pahala yang besar daripada kau, lebih besar daripada kau ibadah 70 tahun, babe. Mana nak dapat ibadah 70 tahun? Betul. Ustaz. Kadang-kadang isteri ni dia sayang suami sanggup. Tapi suami ni kadang-kadang pam-pam je lah. Balim dengar Balim. Saya tak terlibat dalam cerita ni. Dan saya juga tak terlibat dengan cerita ni. Tapi betul Ustaz, kalau belanja isteri kan Ustaz, belanja anak semua kan, kita tengok dia happy, kita pun happy Ustaz. Rezeki banyak Ustaz. Lagi satu, rezeki akan lebih murah. Ya, betul. Dengarlah cakap saya. Saya dah Betul. pengalaman ni. Cuma nak belanja Ustaz je tak lepas. Kena belanja balik. Aduh, tak. Kita Apa bayar Ustaz online. kata? Kita bayar Saya online. sokong. Kita datang je dah kira dah berapa nak bayar. 1 bulan kira. Macam tahu-tahu nak makan apa tu yang dah Tahu nak makan apa, bayar online. Lepas tu kalau makan kat kedai kat tempat saya memang tak bayar. Ada online bayar, saya bayar online. Moga-moga pahala ni mendorong orang lelaki untuk tidak sedekut pada belanja. Lagi jangan datang pada peringkat maziran. Beli makanan untuk keluarga, buang, tak makan. Oh, ni tak bagus lah. Dah pukul 9. Dah. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf? Jumpa nanti. Terima kasih Ustaz. Sambung.
الحمد لله 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 الحمد لله